kasih mesra, terjalin rasa saudara. sudah lama kenal suara, Baru kini jumpa muka. tengok ya depan. Inilah rahmat dari Yang Kuasa, Kita jumpa dalam bahagia. manusia mempunyai rencana, Namun takdir di tangan Yang Kuasa. semoga pertemuan ini Menjadi kekal abadi. mungkin kita pisah lagi. Semoga jumpa kembali. Aywa, Masya Allah. Akhirnya engkau turun, akhirnya turun mencari kawan. Terbang di awan, turun balik ke dalam tanah. Bukan saja kami kemari, Kita bercinta, curahkan rahsia hati ke hati. burung tempur sana sini mencari sarang. Kalau hati dah suka, samalah kita terbang pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tengok perempuan Kalau dia jenis ganaunya. Lain pula Mat. Kalau dia gelak sini. Cuma saya tak ada bisai nak urut ni lah. InsyaAllah tuan-tuan nantikan di TV rumah anda. Subhanallah. Baik tuan-puan dirahmati Allah, kita bersama sudah dengan yang berbahagia Datuk pada pagi ini. Jika tuan-puan ada soalan, tuan-puan boleh angkat tangan, kita akan hulurkan mic kepada tuan-puan. Okey, untuk memanaskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, sayalah orang pertama yang akan bertanya kepada yang berbahagia Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana nak berhadapan dengan tekanan hidup ataupun kita bagi istilah depression, anxiety. Ini zaman kita ni banyak. Kadang-kadang tengok orang lebih daripada dia terus jadi anxiety. Tengok kelebihan yang ada pada orang lain, dia terus jadi depres. Sebab apa? Dia tengok benda tu tak ada kat dia. Jadi kadang-kadang benda-benda macam tu Dia mempengaruhi. dengkinya. Iri hati ya. Kira adik-beradik lah Datuk. Adik-beradik situ. Dalam kali tertekan kat dia pula. Oh, Dia semua bisa biru. tengok. Tadi pakai cepat hitam terambah biru kan? Terambah biru. Wow. Macam colour malah hari ni. Hari ni umur belas. Umur Kita buat ada 19 bas. 19 buah bas. Subhanallah. Maksud 19 buah bas maknanya dengan orang-orang dia sekali. Betul. Bukan bas saja ya. Dalam 19 bas tu maknanya bengkel merepair bas nama dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ada yang dari Johor. Johor Baru. Angkat tangan Johor. Wah. Bentar menang 2-0. Dari Kedah. Merbuk Kedah. Angkat tangan. Bangga sikit ni. Lagi-lagi dari Selangor. Ya, Dari Selangor. Ya. Selangor. Luar Kajang, Sungai Merak. Alhamdulillah. Ya, ada. Dari mana lagi Ada Terengganu. kita pada- Subhanallah, Terengganu ada? Terengganu, negeri Ya, ada 5 orang. Negeri Sembilan Datuk. Negeri Sembilan. Ya. Lepas sekali. Pulau Pinang. Hai, kita ada lagi daripada Sabak Bernam Yatim. Sebab benar Selangor lah. Selangor. Selangor ada Patut ni. tanyalah Perak ke? Perak! Seorang. Ya, seorang je. Baik, akak-akak kita dari Terengganu sekarang berada di Ipoh. Dari Terengganu, dari Ipoh, Johor pergi ke Ipoh.
Sekarang ingatan tuan-tuan di Johor ke, atau ingatan tuan-tuan sekarang ni dekat Al-Barakah? Ada juga yang ingat dekat Johor, Mat. Sebab apa? Sebab suami tak ikut. Suami tak ikut. Kena pula dalam bas malam kawan duk cakap, kawan I kan suami tak ikut tau. Minggu lepas rupanya suami dia pergi siang. Akak lihat tu dia. Suami aku ni boleh percaya ke ni? Walaupun badan dia di sini, ingatan dia macam-macam, tuan-tuan. Baik, cuba kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi meninggalkan bumi, Nabi pergi ke langit. Semakin jauh Nabi meninggalkan bumi, semakin tak nampak bumi tu. Semakin tinggi Nabi pergi ke langit, semakin tak nampak apa yang ada di bumi. Yang dia nampak hanyalah yang dipertunjukkan kepada dia tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, nampak syurga, nampak benda macam-macam. Maka yang di bumi tadi dah kecil kemetok, langsung tak nampak dah. Apa yang saya nak cakap pada tuan-tuan? Yang saya nak cakap pada tuan-tuan, di bumi tu ada macam-macam. Ada masalah. Ni akak-akak sekarang ni ada masalah. Ada, saya ada masalah, Kak Engku ada masalah, Pak Leman ada masalah, semua ada masalah. Macam-macam masalah di Al-Barakah ni. Dia tersilap bawa seluar dalam, getah putus. Saya cerita betul tau. Lepas tu dia tinggal bawah meja. Astaghfirullahaladzim. Kami pula mengutip, siapa punya ni? Allahu Akbar, masalah betul tuan-tuan. Warna merah hati lagi. Warna ni Mat, Mat, warna ni Mat. Betul Mat? Saya tak tipu Mat. Macam-macam masalah. Ada yang tak lalu makan, ada yang terlebih makan, ada yang kena makan ubat. Allah, macam-macam masalah. Ada yang dalam dunia ni kita dapat nikmat. Allah dapat nikmat lah, subhanallah. Ada yang tak dapat nikmat. Ada kita ni tengok orang lain dapat anak 13 anak dia, kita seorang pun belum. Ada suami dia dah 4 kali bertukar, kita seorang pun belum merasa begitu. Ada orang lain kereta sampai bersusun di luar pagar rumah, punya banyak kereta, kita kereta sorong pun tak ada, rusak tu. Baik, bila Nabi Muhammad naik ke langit, yang di bumi dah tak ada. Langsung tak ada ingatan dalam dia, langsung tak nampak. Sebab dia telah Mi'raj. Jadi akak-akak, kalau akak-akak sekarang tengok nikmat orang, tengok itu, tengok itu, tengok ini. Kalau akak-akak sekarang menghadapi masalah itu, masalah ni, abang-abang kena Mi'raj. Bukan Mi'raj tu akak-akak kena pergi ke langit. Maksudnya, aku ingat pada Allah, aku pergi pada Allah, aku ingat pada Allah. Ingat kepada Allah menjadikan apa-apa yang ada di sekeliling kita tak terkesan pada kita. Boleh faham? Niat itu kerana Allah. Niat kerana Allah. Kita dapat suami, ya Allah mak, suami dia mak panas baran, marah aja. Tanya marah, tak tanya marah. Abang nampak tak kunci? Kamu tak ada mata, carilah. Nampak marah. Kita tak tanya dia pula, kita cari kunci. Cari apa? Anak kunci. Tanyalah lain kali. Astagfirullahalazim. Sekali lagi aku sembelih laki aku ni kan. Pening kepala. Jadi akak-akak ustaz oi, saya kalau nak ngirakan suami saya tinggal ustaz. Tapi ngenangkan saya ni ada anak. Ngenangkan inilah cabaran ujian yang Allah bagi pada saya. Saya harapkan Allah lah bagi pahala pada saya. Sebab itulah saya sabar kak. Nampak? Akhirnya tak ada apalah dengan orang tua tu. Seselayan dia lah ustaz, dia angin, dia baran, lantak dia lah.
Dia kalau dia barang-barang Ustaz, saya ambil pisau potong bawah, dia diam Ustaz. Kalau boleh pisau yang besar sikit, pam 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 pam. Tengah dia bising, dia lari ke depan Ustaz. Terus dia main lato-lato je Ustaz, dia tak buat apa. Serupalah kalau kita tengok nikmat pada orang. Wow, tadi ada akak yang ambil gambar tadi, gelang dia dua-dua belah, lima. Wah, mana dia akak tadi? Saya sampai tegur dia tau. Ha tu. Tu, nampak gelang dia tu. Tu, nampak tu. Saya ingatkan gelang, rupanya di baju dia buat macam emas. Patutlah tak bergerak gelang dia pasal. Allah, kita datang sini gelang apa pun tak ada. Tak apalah. Kalau aku buat amalan, kalau aku dimasukkan dalam syurga, lagi hebat daripada apa yang ada dalam dunia. Tak apa, dalam dunia pun tak dapat pun tak apa, dalam syurga Allah Ta'ala sediakan. Itulah pengubat dia. Itu pengubat dia. Kita tengok satu orang lelaki berjalan dengan satu perempuan, ya Allah, tengok yang ni cantik, tengok yang ni cantik, aku seorang pun tak ada. Tak apa, Allah bagi syurga nanti bidadari pada aku. Allah, akak-akak ni, kita ni tak ada suami. Asal ada suami 2 hari meninggal, 2 hari nikah meninggal, 2 hari nikah meninggal. Aku ni ada kala jengkit ke apa? Mati saja. Tak apa, Allah simpan suami dalam syurga. Bila kita memi'rajkan kepada Allah amalan kita, niat kita, tujuan kita, insya-Allah ada pun kita bersyukur, tak dapat pun kita bersyukur. Sebab apa yang dijanjikan di sisi Allah lebih baik lagi. Apa ayat dia Ustaz Ahmad? Wa ma 'indallah Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Ya, nampak tuan-tuan. Ustaz Ahmad ni, saya tanya ayat apa pun dia ingat. Masya Allah. Dah kahwin Ustaz Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa? Sudah. Oh sudah. Tak ada cadangan menambahkan? Ada cadangan, ada cadangan. Gatal ke serius ni? Serius. Serius, masya-Allah. Tak nak tanya dah, takut. Ya. Okey, baik tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dari mana nak ke mana? Dari Johor turun ke Melaka. Dari mana nak ke mana? Datang Al-Barakah mencari jodohnya. Baik. Okey, kita nak beri peluang. Kalau tuan-puan ada soalan yang ingin diberikan kepada yang berbahagia Datuk, sekaranglah peluang dia tuan-puan dirahmati Allah. Okey, kita tengok ada yang nak angkat tangan, yang nak bertanyakan soalan kepada yang bahagia Datuk, silakan. Kita nak ulurkan mic pada pagi ini. Okey, ada? Silakan. Oish. Ada kat belakang. Okey, silakan. Okey. Perkenalkan nama, daripada mana, kemudian terus kepada soalan kepada yang berbahagia Datuk. Okey, cameraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhammad Amin daripada Johor Bahru. Baik. Apakah zikir yang terbaik pada waktu pagi, tengah hari dan malam? Oh, package sekali lah. Pagi, tengah hari, malam. Yang terbaik yang bahagia Datuk. Silakan. Ustaz Ahmad dah jawab. Sila. Ustaz Ahmad akan ajar lagi zikir-zikirnya. Tu tak rakam nanti ya. Silakan Ustaz. Baik. Zikir ni tuan-puan dirahmati Allah, yang terbaik man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man qala afdalu zikri la ilaha illallah. Satu hari Nabi Musa tanya pada Allah Subhanahu wa taala, nak cerita tentang zikir yang terbaik, pagi ke petang ke tengah hari, inilah zikir yang terbaik. Kata Allah, Nabi Musa dia tanya pada ya Allah, kan Nabi Musa ni boleh berbicara dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Ya Allah, zikir apa yang boleh tak bagi satu aku zikir, dan zikir ni orang lain tak boleh guna dah, aku sahaja boleh amal, dan zikir ni adalah zikir yang terbaik. Lalu Nabi Musa AS bila dia minta seperti itu, lalu Allah kata zikirlah dengan kalimah la ilaha illallah, itu adalah zikir yang terbaik. Tapi Nabi Musa kata macam mana zikir tu semua orang tahu,
Semua orang tahu zikir tu. Jadi saya nak, kalau boleh, para Nabi ni kalau boleh amalan dia seorang dia boleh amal. Tapi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi Musa, tidak ada zikir yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana apa? Zikir itu kalau diletakkan di sebelah kita panggil apa? Timbangan, kemudian diletak di antara isi langit dan bumi, nescaya kalimah la ilaha illallah lebih berat nilaian dia. Baik. Lalu Nabi SAW, Nabi kita bagi tahu kalimah ini kalau dibacakan, orang yang dekat nak meninggal dunia, kalau dia baca dakhalal jannah. Lalu sahabat tanya, kalau orang yang hidup baca? Lalu Nabi kata akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Sebab tu tidak ada zikir yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Tapi tak adalah salah zikir yang lain kan? Tak salah. Betul. Baik, ada seterusnya Okey, ada lagi soalan, silakan. Selamat akan menjawab. Ya. Datuk jawab. InsyaAllah, silakan. Boleh perkenalkan diri. Kakak kita, biru dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Perumita Sumit Marikul berasal daripada Muar. Dari grup Sahabat Jannah. Kak Sum sihat. Alhamdulillah, syukur. Saya nak tanya, Ya. apa ni selalu Apa ni apa? Aku berzikir, dia berzikir tapi dia mata tu dia tengok Facebook ke apa ke, tapi dia berzikir tu macam mana? Macam mana dia bahagia? Pahala. Ya. Terima kasih Kak Sum. Berzikir tapi tangan dia tengok. Dekatlah sikit mic tu tak dengar. Dia mulut, tangan berzikir mulut, tapi mata tu dia tengok handphone lah ke apa ke, WhatsApp ke apa ke. Faham. Contohlah macam Dewan ni lah kan. Sambil-sambil dengar ceramah berzikir. Zikir pula dekat jari. Ya. Pakai cincin kan? Zikir kat cincin, kat jari. Dekat dia layar digital. Digital. Sentiasa mulut ni, tapi tangan dia tengok je. Tengok telefon dia. Ada yang bawa rantai, Mat. Rantai basikal. Baik, terima kasih Kak Som. Kak Som dari Johor. Johor Baru. Oh, dari Muar. Gerak pukul apa? Gerak malam tadi pukul 10. 10 sampai? Pukul 4. 4 pagi. Belum mandi lah. Soalan dia mandi ke belum? Mandi. Oh, mandi. Mandi banyak tempat tadi mandi. Untuk jawapan selamat kena cakap mandi juga. Sebab Mat, kadang-kadang dia mari kan, bila angin tu bertiup kan, dia mari terasa. Terima kasih Kak Som. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Silakan. Baik, hati, zikir dengan hati dia kena ada connecting tu kena ada. Tetapi kalau la ilaha illallah cakap dia tak apa. Itu istimewanya zikir la ilaha illallah tadi. Kalau zikir yang lain tuan-tuan, ya, kita kena bagi hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Kena bagi hati. La ilaha illallah dia cakap je. Jalan-jalan naik kereta, tiba-tiba orang melintas, la ilaha illallah, pahala. La ilaha illallah, pahala dah. Tiba-tiba tengah la ilaha illallah mati, syurga tu. Dakhalal jannah. Sebab itu sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Cuba bayangkan akak-akak ni bawa kereta, cucu sebelah 8 tahun balik dari sekolah agama rakyat. Kita ni bawa kereta ada sakit jantung, tiba-tiba orang depan brek, kita pun la ilaha illallah, terkejut mati. Nampak? Bila datang ketua kampung tanya pada cucu kita, opah kamu macam mana, dia mati macam mana? Ada kereta tu brek tiba-tiba, jadi opah terkejut, opah brek mengejut. Opah sebut la ilaha illallah tu opah diam, rupanya opah dah mati. Manis ada bunyi dia, manis. Tapi kalau tentang brek mengejut, haram je dah, terus mati. Macam ketua kampung tanya, macam mana nenek kau mati? Nenek terkejut sebab orang depan tu tiba-tiba je berhenti. Kata nenek sebut haram jadah, lepas tu mati. Akhir kata-katanya haram jadah. Sebab tu kita yang paling senang sebut ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah pula tuan-tuan, tak payah bertemu bibir. Senangnya la ilaha illallah, dua bibir tak bertemu.
La ilaha illallah. Ujung lidah ya. La ilaha illallah. Ba tak ada, mim pun tak ada. Sa pun tak ada. La ilaha illallah, la ilaha senang je. Boleh faham? Sebab tu orang sakit boleh sebut. Dia sakit mulut herat, la ilaha illallah. Mengucap tu. Bayangkan kalau dia stroke, bibir kena bertemu. Lam nam nam dalam tak ada apa. Sekarang ni yang bergerak hanyalah lidah. Bayangkan tuan-tuan sekarang ni stroke, tak boleh cakap banyak, maka hujung lidah lah. Ayah, ikut saya ayah. La ilaha illallah. Ayah dah sakit nazak dah. La ilaha illallah. Mengucap lah tu. Jangan perbetulkan dia pula. Ayah, la tu 4 harakat. Aku terajang budak ni kan. Ayah kamu tu sakit, mana boleh betul sebut. Mentang-mentanglah dia tu guru tajwid. La 4 harakat. La ilaha 2 harakat. La tu 2 harakat pula. Mati tu betul la mati tu pula. Sebab itu bila kita mengucap mengikut keadaan kita. Yang tuan-tuan tengok dalam drama tu, orang tu mengucap elok-elok tu drama. Ready Batik? Action. Mengucap. Itu dia drama. Yang realitinya lain. Tambah pula kita accident kereta rempuh dada kita ni, terlekat di steering. Datang orang mengajar kita mengucap. Mengucap, bukan kata mengucap pakcik, mengucap, bukan. Sebut la ilaha illallah. Jangan cakap dekat dia, pakcik mengucap, pakcik mengucap. Mengucap, sudah. Bukan. Akak-akak sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia wiggle. Itulah dia. Dapat pahala dah. Yang tu tak payah dalam hati. Jangan pula bila dia cakap la ilah. Pakcik sertakan dengan hati ya. Masukkan dalam hati ya. Mana kawan tengah sakit tersepit, kepala dia betul-betul bawah lori. Kita pula dengan hati tau. Sebab itu kalau zikir yang lain, barulah dengan hati. Kita ambil tasbih ke, ambil cincin, apa sekarang digital macam cincin, ada yang counter mat. Tu counter tekan, tekan. Dia tu ada 860 kali dah, dan kita letak atas almari. Datang cucu pula tekan, pop. Kosong tu kan. Tak guna punya cucu, janganlah marah. Jadi tuan-tuan, zikirlah. Subhanallah. Jaga hati, jaga kata-kata dan hayati zikir. Subhanallah. Sebab ada orang yang zikir, mata dia liar. Subhanallah. Ada yang kali belakang lagi. Tuan ni zikir apa ni? Tambah yang lalu tu pula anak dara. Subhanallah. Lagi banyak. La ilaha illallah. Okey. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan 2 hati kamu dalam satu masa. Ada 2 hati dalam satu masa. Hati yang pertama dengar ceramah, hati yang kedua zikir. Subhanallah. Gila ke apa? Kalau nak zikir, kau pergi masuk dalam surau, kau duduk diam, zikirlah. Tak pun duduk lambat. Duduk lambat, Allah. Bila duduk dalam majlis ilmu, bila duduk dengar khutbah Jumaat, tinggalkan tasbih, tinggalkan zikir. Dengar. Sebab kita mendengar ceramah pun dikira berzikir, berada dalam majlis ilmu pun dikira sebagai majlis zikir. Boleh faham? Jadi akak-akak, abang-abang nak berzikir, berzikir dengan hati.
Maknanya betul-betul subhanallah, 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 subhanallah. Okey, boleh faham maksudnya zikir tu? Dia tak payah laju. Ada orang yang laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang melah tu. Tok imam panggil saya ke, bila masa tu panggil kau? Tadi nak bila datang melah tu. Jadi sebut la ilaha alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kira nak cepat habis. Ya Allah, 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 nak habis. Buat apa nak habis? Baca pelan-pelan, Tuhan bukannya pekak. Baca la ilaha ya Allah, ya Allah. Boleh. Subhanallah, subhanallah. Zikirlah. Kuat sangat pun tidak, slow sangat pun tidak. Ada yang slow sangat. Ini kalau dapat dekat Direktur Ahmad Dispu, cakap. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap. Jadi dengarlah pada telinga kita sendiri, hati kita berdetik, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi ustaz, kalau saya sebut je ustaz, tak ada pula saya semua suci. Dapat juga pahala, tapi taklah sehebat yang pertama tadi. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Okey, baik, soalan yang seterusnya silakan. Siapa? Okey, hati-hati Zakwan. Okey, Zakwan. Zakwan boleh kahwin lagi, hati-hati Zakwan. Assalamualaikum. Orang kau tak parah. Nama saya Zul. Waalaikumsalam. Daripada Johor Bahru. Ya, bang. Macam saya ada Nama apa dia, bang? Zul. Zul, ya. Zul. Saya ada penyakit anxiety. Anxiety? Ya. Okay. Saya nak tanya pada ustaz lah. Macam kadang ada masa sekarang saya terkena anxiety tu, surah apa yang sesuai untuk saya baca yang terkena? Ya. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ada satu surah yang boleh kita amalkan untuk masalah anxiety dan yang seumpama dengan dia. Banyak orang tanya pada saya, ustaz, bila ustaz berada di hadapan orang, bercakap dengan orang, ustaz tak ada rasa gebrak? Tak ada rasa macam ada macam-macam perasaan ada. Tambah-tambah kalau orang perempuan duduk di depan dan tidak ada kerusi, semua duduk sila lagu tu, tak ada atas lantai tau, kat masjid tu mana kan. Yang tu lagi saya anxiety juga. Sebab banyak kali saya duduk ceramah, saya duduk atas kerusi, akak-akak ni maknanya orang perempuan, sebelah ni laki-laki, sebelah ni perempuan. Jadi duduk ceramah sejam lebih kan, macam apa, lengoh kan. Jadi bila dia lengoh, akak-akak ni buat apa? Lunjuk. Dia lunjuk ke depan, tekan. Kemudian dia duduk bersila balik. Bila dia nak duduk bersila balik tu, dia angkat kain. Dia angkat kain yang atas saja tau. Yang bawah dia tak angkat. Dan dia sila tau. Saya Allah. Anxiety mat, seminggu mat. Tak ada faham, tak faham sudah. Dia terangkat bahagian kain yang atas tu. Tak tengok rasa macam bazir pula. La ilaha illallah. Hai ya Allah, ini akak-akak yang mana kalau ceramah di surau, orang perempuan tok siap panggil duduk depan, pastikan dia elok mengangkat kain tu. Ya, kadang-kadang dia perasan dia dah angkat dia duduk belah lapis tu. Rupanya dia angkat bahagian atas, kat bawah tak angkat.
Saya buat bodoh je lah. Baik, ada satu surah, nama dia surah Quraisy. Macam mana Ustaz Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Semua sekali. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Itulah ayat dia. Ayat ni saya baca selepas sahur. Selepas sahur bulan Ramadan ataupun kita puasa. InsyaAllah sepanjang Ramadan tuan-tuan rasa kuat, sihat, tuan-tuan rasa tak nak makan pun, tak lapar pun. Dan satu lagi, kalau ada ketakutan, ada perasaan limbang-limbu, ada perasaan macam ayat ini. Apa makna dia Ustaz Ahmad? Li'ila fi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ayat ini diturunkan kepada orang Quraisy. Ila macam tadi. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Okey. Dia suka apa? Bermusafir atau berdagang Ya. waktu sejuk ataupun waktu panas. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait, dan maka sembahlah sembahlah hadzal bait, iaitu Kaabah. Tuhan Kaabah. Tuhan Kaabah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang memberi makanan kepada kamu pada yang lapar, at'amahum min ju', dan bagi yang lapar. Wa Wa amanahum. Allah lah juga yang yang memberikan memberikan keamanan min. dan daripada ketakutan. Ya, Perasaan. boleh faham? Dialah yang memberikan rezeki kepada kamu dan dialah yang memberikan keamanan kepada kamu daripada apa yang kamu takuti. Itulah kelebihan surah Quraisy. Jadi insya-Allah Ramadan nanti baca ayat ni banyak-banyak. Ya, insya-Allah Kak Leha baca. Baca ayat ni bila datang bulan Ramadan. Insya-Allah tak rasa lapar. Kebetulan Kak Leha itu haid, memang tak rasa lapar mak. Jadi dia makan je lapar mak. Yang anda faham, tak faham tak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sangat mudah surahnya. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah, kita teruskan dengan okey, kita ada dua tu, kita pilih seorang. Mungkin yang bahagian yang belakang. Khawatir daripada Khawatir. Yadin sahabat bernam. Okey, saya nak tanya sebab tadi masa ucap mukadimah tu ada tentang sebut perkahwinan yang berkali-kali. So saya nak tanya, kalau kita berkahwin berkali-kali, Amat sebut ke? Perkahwinan berkali-kali? Saya sebut. alah masa senja tu lah, jadi macam saya terfik. Kalau kita kahwin banyak kali. Tak dengar. Oh ya, perkahwinan banyak kali. Ya. Ya. Saya ni lupa amat. Dah masuk 7 siri ni lupa. Dua hari kahwin minta suami. So saya nak tahu siapa suami yang kita jumpa di syurga nanti. Wow. Dalam banyak-banyak suami yang 10 tadi tu. Yang mana nak kenalkan bersama? Contoh lah Contoh lah. kalau kita kahwin banyak kali, kalau boleh kita tak nak jumpa yang pertama. So ada ke Tak nak, ya. kesan? Cik ada yang pertama. Contoh, maksudnya kita nak tahu suami Itu yang memang betul. yang ke berapa yang kita akan. Suaminya berapa ramai? Okey, dipersilakan Datuk. Itu akak kita tanya tu kalau ada suami. Kalau dalam dunia tak pernah kahwin je. Ustaz, saya tak pernah kahwin di dunia Ustaz, mati Ustaz. Soalan saya, siapa suami saya dalam syurga? Takkan tak ada kot. Ada. Yang kahwin ke, yang tak kahwin ke, akan ada pasangan masing-masing di dalam syurga. Dengan syarat kedua-duanya masuk syurga. Kalau seorang syurga, seorang neraka, tak jumpa. Mana suami kamu lihat? Neraka, kata dia. Oh dah, dekat. Jauh je hujung dia, neraka, kata dia. Kalau boleh, til jannah lah mat. Kan? Perkahwinan kita sampai syurga.
Itu kalau kecil. Kalau lagi kecil macam ni. Yang besar mak, yang besar mak. Oi, subhanallah. Sampai ke syurga nampak gaya tu. Dua-dua pun tak sembahyang subuh syurga. Apa kata? Tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita ni maksudnya akak-akak, okey, bukan saya. Kalau akak-akak ramai suami, ya, 4 orang suami dia, kahwin, cerai, nikah, mati, nikah lagi, cerai. Manakah suami saya dalam syurga, Ustaz? Yang paling baik dengan kita, yang paling baik dengan Allah Ta'ala, yang paling kuat iman dia, insya-Allah itulah jodoh kita. Ada suami saya yang nombor 2, bersepah lagi kak. Jangan dia fikir. Akak jangan duk fikirlah, kalau lah kesian pula kat Sulaiman. Tu Sulaiman bagus. Memanglah Sulaiman bagus. Arifin pun bagus. Dua-dua ni suami saya. Tapi kalau dapat Arifin, kesian Sulaiman. Akak jangan fikir masalah dalam syurga sama masalah kita dalam dunia, tak sama. Dalam dunia ni fikir macam-macam. Tu dah ada bini lain tu, muda pula, lupa kita dah tu, tak-tak kita tua. Itu dunia kak. Itu dunia. Kadang-kadang madu sama madu pun jealous. Nyampah. Dalam syurga tak ada nyampah. Sampah pun tak ada. Ini nama dia syurga. Sebab itu nikmat terbahagi kepada 2 nikmat yang besar. Nikmat dunia, nikmat terbahagi kepada 2 bahagian yang besar. Satu nama dia nikmat mutlak. Satu lagi nama dia nikmat muqayyad. Apa dia nikmat mutlak? Islam dan syurga. Kita ni masuk Islam ni nikmat ni. Senyum dapat pahala pasal Islam. Pasal Islam. Salam gugur dosa. Itu pasal Islam. Sebab tu akak-akak ni daripada pukul 8 sampai sekarang pukul 9.30 tak bersalam lagi. Serius. Masa dengan orang sebelah. Jelin mata tu. Punya banyak tempat duduk sebelah aku juga. Nyampah aku. Daripada dalam bas malam lagi tak perhati. Ya. Cuk kerusi depan, tiba-tiba dapat seat belakang. Dia masuk dalam bas, tengok beg tak ada. Mana beg aku? Belakang je. Sampai sekarang tak bercakap dia. Kalau aku tahu macam ni, aku tak datang. Aku bukan boleh duduk kat belakang pun dia. Pasal seat belakang pun bukan duduk. Aduh. Nanti akak-akak minta ketua rombongan sewa bas yang semua orang duduk depan, memanjang ke atas sampai kat terowong tu mak, tinggal separuh mak. Tuan-tuan, dengan sebab kita Islam, Allah redha kita, itu nikmat. Dan dalam Islam tidak ada cacat, tidak ada celah. Betul semua Islam ni. Ustaz, kalau Islam tu betul semua, kenapa orang perempuan dapat setengah, laki-laki dapat 1? Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Kalau betul, mestilah sama, 1-1 Ustaz. 1-1 belum adil. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ustaz Ahmad ni ada isteri 2 orang. Contoh panjang cepat logik betul. Saya buat contoh. Satu isteri yang pertama dia kecil, comelotek. Dia nombor 2 pula, Allah, gagah perkasa. Dia angkat Ustaz Ahmad sebelah tangan je. Balik. Sama tak saiz? Tak sama. Yang ni kain dia 4 meter. Yang isteri nombor 2 5,5 meter. Yang ni kasut dia 4,5. Yang ni kasut dia 6. Dia tak boleh sama. Engkau 5, akak engkau pun 5. Adil. Yang tu saiz dia triple X.
Seluar dalam dia XXXXL. Kena adil lah dengan isteri pertama. Dua-dua dapat XXXL. Tak ke isteri pertama tu lipat-lipat. Pakai pin pula. Aku yang tu jalan-jalan terbuka pin. Nak ambil malu. Lala dia buka dia lok belakang. Yang mutik dia rela ke rela. Kak, seluar. Yang kaknya saiznya kecil sikit, yang tu kaknya lebar. Namanya al-lebari. Maka yang ini yang lebar, besarlah sikit seluar dia. Yang ni yang tipis, tipui, kecillah sikit. Itulah makna dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nombor 2, nikmat mutlak ialah syurga. Dalam syurga tak ada sampah. Dalam syurga tak ada habuk. Dalam syurga tak ada debu. Dalam syurga tak ada benci-benci. Tak ada dengki. Jealous pun tak ada. Sekarang kita ada dalam dunia ada jealous? Oh, ada. Kita jealous dengan orang yang duduk seat depan. Hari tu aku datang, seat tu juga depan tu. Belakang driver bas juga. Tak tanya skandal dengan driver tak? Kesian driver bas kata pasal-pasal tak payahlah dia dengki. Dalam dunia tak ada dengki-dengki sebab semua cantik. Semua muda. Tak ada siapa tua, tak ada siapa rongak. Yang sekarang ni kita dengki-dengki banyak-banyak ni pasal apa? Pasal aku tak dapat, engkau dapat, aku tak lebih, engkau lebih pada aku. Itu dengki. Dalam syurga tak ada dengki-dengki. Bercakap buruk pun tak ada dalam syurga. Nikmat betul. Kita cakap buruk banyak. Kita kalau makan nasi, lepas makan pergi ke mana? Ke Yaman. Makan nasi, besok pagi ke tandas kita. Kadang-kadang 4 jam dalam tandas, sembelit menung. Dalam syurga tak ada sembelit kali hari. Kita nak masak nasi, nak makan nasi, nak masak lauk, apa kena buat? Pergi ke market, cari, timbang, berebut telur, balik ke rumah. Kena masak, kena potong, baru makan. Dalam syurga tak ada akak nak apa? Cakap je. Kau nak Ustaz Kazim? Sudah. Ada juga macam tu. Ustaz macam ada yang tanya saya tahu Ustaz macam kita suka dengan dia tapi kita tak dapat dia di dunia. Boleh tak kita minta pada Allah dia jadi suami kita di akhirat? Masya-Allah. Kau suka dengan siapa? Dengan Ustaz lah. Ganas mak hari zaman sekarang kadang-kadang perempuan saya takut. Dia Itu saya dah terkena tu. macam mana mak terkena mak? Ada tetamu datang. Ya. Saya bawa pergi makan asam. Ya. Kemudian dia cakap kat abang, "Abang ada tadi tak? Nak buat apa? Nak bungkus Ustaz Ahmad." Nak buat apa? Nak bungkus bawa balik KL. Astaghfirullah. Ya Allah. Jadi akak-akak duduk dalam syurga ni seronok aja. Itu nikmat yang mutlak. Yang kedua, nama dia nikmat muqayyad. Apa dia nikmat muqayyad? Semua selain daripada dua tadi. Tu, yang tuan-tuan datang ni. Naik bas. Nikmat. Nikmat tu. Tak payah berjalan kaki, datang oleh Skudai. Bayangkan kalau datang oleh Skudai berjalan kaki. Minggu lepas dah berjalan dah. Mana 5? Barakah. Sampai-sampai ni hitam. Tapi dengan dapat nikmat tu, Allah, aircon dapat, seat tepi ni boleh recline, jamban dalam bah. Oh tak ada pula, kesian. Bawalah jamban sendiri. Sekarang dah ada dah jual tandas sendiri. Dia macam plastik mat. Pakai macam seluar dalam, kalau tak kencing buang macam.
Yang kita ni duk tunggu bila nak berhenti dari bebas ni. Aku nak kata dah, yang makcik sudah relax. Kau tak terasa nak kencing ke? Dah kencing dah. Bila? Tadi. Kak beli kat Shopee. Oh, Shopee kak, senang. Jadi akak-akak kalau lain kali nak datang sini, beli benda tu. Untuk perempuan pun ada bang, untuk lelaki pun ada bang. Lagi senang lagi-lagi bang. Sarung je bang. Gini. Zaman sekarang macam-macam kan. Wow. Tuan-tuan, berapa banyak bas tengah-tengah jalan, aircon tak sejuk. Panas. Cik driver, panas. Nampak? Oi, Lima oi. Aircon tak sejuk oi. Driver bas marah tak? Marah. Aku pun panas. Tadi sejuk, sekarang hangat. Sebab apa? Nama dia Muqay. Ya, sedang berarak keluar. Ajak kita pakai baju super hijau. Siapa yang jalan masuk, siapa jalan keluar, saya akan bagi ulasan selari. Baik. Begitulah dengan rumah kita. Dah siap tak? Siap. Ada bocor tak? Bocor, bumbung. Kita sekarang ni ada cowai. Dulu nak masak air kena jerang, beli cerik. Sekarang dah ada cowai. Dah ada cukup. Air panas ada, air sejuk ada. Oh, senang. Ha? Kowe. Cowai. Ada tak kowe yang terbakar? Ada. Ya Allah Ustaz, meletup Ustaz. Sebab apa meletup? Sebab nikmatnya nikmat muqayyad. Mata ni nikmat tak? Satu hari tak nampak. Kenapa Pak? Katarak. Itu namanya nikmat muqayyad. Jadi nikmat yang muqayyad ni semua orang dapat. Sebab itu bila kita dapat nikmat ini, kena bersedia siap-siap dalam hati. Simpan perasaan dalam hati. Ianya bukan selama-lamanya nikmat. Kadang-kadang dia tukar jadi mudarat. Kadang-kadang dia jadi bala. Kadang-kadang dia jadi maksiat. Anak kita bawa balik kereta baru, kita telefon kawan kita, Leha, si Saipul bawa balik kereta baru, ya Allah. Aku kata tak payahlah beli kereta tu, beli juga. Nampak tak? Dah ada dah kereta dia. Beli je baru pula, ya Allah. Tak tahu lah budak tu. Tak dia lah. 3 hari tak telefon kita senyap. Mana pula si Nak ni? Nak, kamu ni mana? Aku kat hospital Leha. Kenapa? Anak aku ngundur kereta, dia tak nampak aku, dia lapor ke aku. Arab jadah betul kata dia. Hari itu kau punya bangga dengan kereta kau, sekarang kau maki pula kereta kau. Sebab apa? Itu nama dia muqayyad. Jadi akak-akak, salah satu nikmat muqayyad ialah suami kita. Masa akak nikah tu bangga tak? Bangga lah Dr. Belamin. Ada tisu lagi mak. Ada bunga je ni. Dapat nikmat. Menangis tak lepas akak nikah? Menangis. Mak dia menangis tak? Dua-dua menangis. Kenapa anak dara menangis? Ya Allah, yes. Cita-cita berjaya juga setelah melintasi rintangan, godaan, cobaan. Yes. Yang mak dia menangis sebab apa? Mak dia sedih. Nanti kau akan jadi macam aku lah. Hari pertama dia kena tampuk orang pula. Tak pernah faham. Tak faham betul. Esok kamu rasalah macam aku. Mengandung sana sini bawa. Suami tak tolong. Pergi klinik bersalin pun tak teman, celaka betul kita. Hanya tu yang mak dia menangis tu.
Mak dia menangis, dia kata tak lama lepas ni kamu jadi apa jadi pada aku, kena daripada kamu, kata dia. Sekarang memang seronok lah mat. Oi, dapat suami. Bulu dada ni dari pusat naik ke muka. Tunggu lagi sebulan. Allah, sebab tu kena simpan dalam hati. Kadang-kadang nikmat yang kita dapat tu terpaksa dikongsi dengan orang lain. Macam mana? Kita ingatkan suami kita tu untuk kita, still jannah. Rupanya ada lagi seorang Ustaz. Sabarlah kau, muqayyad nama dia. Bila kita payah faham muqayyad, simple. Macam mana Ustaz? Dia dah kahwin Ustaz. Muqayyad nama apa? Jadi abang-abang kalau nak nikah lain, muqayyad lihat. Abang nampak ayah ni, saya ingat ayah muka abang kan? Ayah ni pula jadi muqayyad tau kata dia. La ilaha illallah. Saya ni kat Lehau bercakap soal keluarga, soal rumah tangga ni sejak tahun 1990. Tak nak Kak Som. Tahun 90 saya bercakap dah. Sebab masa itu saya jadi pensyarah kekeluargaan. Waktu saya jadi lecturer kekeluargaan tu, kahwin pun belum. Bayangkan tuan-tuan. Dah 33 tahun saya berceramah. Lamanya. Veteran dah saya ni. Tak veteran, veterina kan. Tapi tak nampak tua kan. Kak Som umur apa Kak Som? Umur berapa? Oh, sebaya lah. Masya Allah, 54 Mak. Sebaya, Masya Allah. Kak Nak umur apa Kak Nak? Oh, sebaya dengan saya, 64 lah. Ustaz Kazim tu kalau umur 100 pun dia kata sebaya dengan dia. Ada satu akak Zaman datang menangis-menangis. Dia kabarkan suami dia menikah lain, tapi tak bagi tahu. 25 tahun. Bayangkan, dia sembunyi tau. Atau macam mana kau tahu? Dia mandi, telefon dia bunyi, tulis itu LAP. Bila kau angkat, orang tu letak. Kau dah syak dah. Macam tak seronok kan, kita orang perempuan kan, kita tahu kan. Jadi lepas habis dia mandi tu, kau tanyalah, abang ni ada orang telefon LAP ni siapa, bila angkat dia letak. Suami kata lembaga air perak. Dah pukul 6.30 Ustaz, mana ada lembaga air telefon tak bayar bil. Akak kata, saya kata kalau betul abang call balik nak dengar. Dia siapa dia, betul lu call balik. Saya dia marah semua orang, abang dia telefon Ustaz. Saya angkat telefon tu, saya pegang. Abang, malam ni datang tak? Ini siapa ni abang? Jadi suami dia kata dah 25 tahun Ustaz. Lama kau itu. Tapi setiap malam dia ada di rumah. Itu yang kau tak tahu. Atau kau buat apa dengan dia? Kau kata pergi rumah tina tu. Dia kata saya tak nak tengok muka awak. Kata dia pergi kau. Dia melompat pergi Ustaz. Yang kau suruh pergi buat apa? Malam tu kau tak boleh tidur Ustaz tau. Pasal teringat kan. Bukannya apa Ustaz, sebab dia tipu kita kan 25 tahun kan. Macam tapi malam tu kau semayang, kau buat tahajud, kau baca Quran. Baru kau fikir tau, selama ni aku tak pernah semayang malam. Aku tak pernah baca Quran untuk Allah. Layan suami je. Malam tu kau layan Allah, tenang hati Ustaz. Besoknya kau puasa sunat, kau tak pernah Ustaz. Nak puasa dia tak bagi, nak asal tak bagi kau nak puasa Ustaz. Besoknya dia tak balik, kau puasa untuk Allah Ustaz. Kau layan Allah. Lusa baru dia balik, kau layan dia. Tunggin dia tak balik, kau layan Allah. Ya Allah Ustaz, tenangnya Ustaz. Tak ada apa Ustaz. Habis tu kalau tak ada apa, yang kau datang jumpa saya buat apa? Tak ada nak minta Ustaz cakap dekat orang perempuan. Kalau nak rasa tenang, biar suami menikah lain. Jadi saya cuma menyampaikan amanah dia lah. Kalau tak sampai tu rasa macam dosa pula. Wallahualam. Mengapakah riang-riang? Letih aku dengar cerita tau. Tak guna Ustaz Kazim. Sama-sama mak, sama. Mengapakah riang-riang meresap ke seluruh
bila ku di sampingmu, begitukah nikmatnya bercinta. Silakan Datuk. Bersama sedang bercinta. Sememangnya kasih kita berian Tuhan pada hambanya, hendaknya bersamalah kita jaga rahmatnya. Bahagia rasa mendapatnya. Kecewa hamba melepasnya. Okey, baik, kita teruskan kepada soalan. Okey, ada yang bertanya yang bahagia Datuk. Kita dapat sepucuk surat daripada Aminah binti Alias daripada Kemaman. Okey. Apakah syarat-syarat untuk masuk ke Pusat Pendidikan Al-Barakah dan bagaimana yurannya? Alhamdulillah. Baik, syarat yang pertama, ya sedang barang masuk sekarang. Petugas Pusat Pendidikan Al-Barakah, kita memberikan tumpuan kepada mereka sekarang. Baik, yang pertama sekali berminat. Kalau tak berminat, tak payah masuk. Sebab ada yang masuk sehari, besok balik. Dia bila kita tanya, bila kenapa nak balik? Kak kan baru semalam Kak masuk. Hei, letih, nak rehat pun tak sempat. Nak tidur pun tak boleh. Yelah, kita datang sini nak belajar. 8.30 dah masuk kelas. Habis kelas pukul 12. Nanti semayang Zuhur ada baca hadis. Semayang Asar ada baca surah Waqiah. Semayang Maghrib ada kuliah. Saat lagi selepas Isyak ada Al-Mul. Pagi besok semayang subuh ada pengajian lagi. Mana ada stok pengajian kita? 24 jam, sehari 12 kitab di sini. Akak-akak yang berada di sini 270 orang. Abang-abang dan akak-akak warga pondok di sini seramai 270 orang. Bulan lepas Rejab 4 orang meninggal dunia. Ni bulan Syaban baru masuk 2-3 hari, entahlah berapa ramai pula tak. Tak saya abang. Esoklah kalau saya dah tak ada agak-agak tuan-tuan buatlah rombongan datang. InsyaAllah. Datanglah ziarah kubur saya. Tak pun ziarah Ustaz Ahmad. Allah, pengajian dia minat. Nombor 2, sihat tubuh badan. Sebab ada sini yang datang, kami pula kena bela dia. Sebab badan sihat, akal tak apa sihat. Sudah. Asyik kita lalu depan dia ketawa. Asyik ketawa je kita lalu. Dah makan ubat belum? Gompong tak makan. Ikat dia sumbat mulut dia ubat. Baru dia diam balik. Ada tuan-tuan anak-anak yang menipu. Mak saya minat Ustaz Kazim. Betul mak? Masa tu menduga. Mak saya ni peminat tegar Ustaz Kazim. Ustaz Kazim ceramah TV ke Facebook di depan sekali. Macam tu mak kan? Sudah makcik ni. Rupanya tuan-tuan dia ada pemegang kad. Itu ada juga. Jadi sebab itu tuan-tuan nak masuk di sini, kami buat temu luka. Tapi kalau penyakit tuan-tuan tu terkawal, kencing manis, kencing tawa, kena kencing, tak apa. Separuh daripada pelajar pondok kita menghadapi penyakit. Termasuklah ustaz yang cakap je pun. Dia nak suruh orang sihat, dia pun sakit, kena ngadu Ustaz Kazim tu. Jadi sihatlah, taklah sampai terlantar. Sebab di sini ada yang kena kanser. Bulan lepas 4 orang tu, 2 orang kanser. Tahap 5, tahap 4. Jadi tuan-tuan pun kita jaga di sini. Asnaf, fakir miskin dan sebagainya. Jadi mana ustaz tampung punya ramai orang yang uzur di sekolah ustaz daripada sumbangan tuan-tuan.
Sumbangan tuan-tuan yang datang bagi derma, yang bagi zakat, yang bagi wakaf, itulah yang menampung pusat pendidikan Al-Barakah. Punya besar ni tuan-tuan, jangan nampak dewan ni saja. Kita mempunyai 60 lot tanah di Manjui ni. Depan akak tu 1 lot, sini 1 lot, belakang tu 1 lot, seberang jalan tu 1 lot, seberang jalan sana 1 lot. Ada 60 lot. Habis tu kalau dia orang 60 lot, rumah pondok jauh, dia orang naik kereta datang. Ada yang naik motosikal, ada yang naik basikal elektrik, ada yang berjalan kaki. Yang mana berjalan kaki? Yang uzur-uzur, duduk sini. Yang kaki 6 ada sini. Jalan. Kita dah habis kelas baru dia sampai. Orang lain taufik baru dia sampai kata. Tu nama dia Cikgu Cameron, Kak Som, Apa Som. Okey, jadi kita letak jauh-jauh yang sihat-sihat. Yang muda-muda sikit tak jauh-jauh. Jadi yuran ni murah je, RM40 sebulan. RM40 sebulan pengajian. Makan, yang mana sakit, yang mana uzur, kita bagi makan. Maksud saya bagi duit belanja sebulan. Ada yang dapat 500, ada yang dapat 1,200, ada yang dapat 700, mengikut keadaan dia. Sebab dia sebatang kara. Okey, miskin, anak tak ada dan sebagainya, suami pun tak ada, maka kita bagi sumbangan dekat dia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita akan membina sebuah lagi cawangan di Sungai, dekat dengan nasi bambu bernama tu, nasi lembu tu. Di Sungai tu ada 9 ekar. Sekarang sedang dibuat rumah pondok. Jadi kalau tuan-tuan nak duduk di sini dah penuh. Melainkan kalau kosong disebabkan warga pondok tadi balik atau meninggal. Ada kosong. Macam sekarang meninggal 4 orang, adalah 4 kosong. 4 unit kosong. Jadi kalau tuan-tuan nak tinggal di sini, boleh hubungi dengan Hajar Rosnah. Mana Hajar Rosnah? Hajar Rosnah tak ada. Rosnah kat belakang tu yang babai tu. Nama dia Rosnah Cik Din. Dia single lagi. Tu Rosnah Cik Din. Ada makna dari babai tu. 013 orang nombor telefon je. Boleh hubungi 013 433 1918. Ya. 433 1918. Ya. Okey, baik. Jadi ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz membiayai sekolah tahfiz? Ustaz bawa bangunan yang punya begini besar ni. Itulah yang kami, Ustaz Ahmad, kita buat macam-macam produk tu. Di belakang tuan-tuan tu kopi ala Kazim lah. Ada orang tanya, Ustaz, kopi ala Kazim ni kencing manis macam mana? Saya pun kencing manis. Sebab tu saya buat kopi ala Kazim, tidak ada gula. Kosong gula. Sebab tu saya minum. Tak adanya manis. Elok tuan-tuan. Satu kotak tu tuan-tuan boleh makan untuk sebulan. Cara dia apa? Satu session, satu pagi setengah. Esok pagi setengah lagi. Selesai masalah. Kawan saya dah beli 6 bulan sampai sekarang tak habis. Sebab langsung dia tak minum, dia simpan di kotak. Dia tengok je gambar saya semalam. Sampai sekarang tak habis kali hawa ya Azim. Jadi dengan produk-produk inilah yang membantu kami. Dan saya kadang-kadang terpaksa berceramah, sakit ke sihat ke, berceramah satu Malaysia. Sebab apa? Mencari dana untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Tidak ada penat pada saya, tidak ada istilah letih pada saya, sakit pada saya. Sebab yang penting ialah Al-Barakah. Sebab di sini kita layan orang-orang yang baru masuk Islam. Di sini kita bagi perlindungan kepada orang-orang yang, sebab tu kadang-kadang saya terikut mat. Sebab kita duduk kawan dengan dia orang kan. Tak tahulah. Orang macam tu pun kita bela supaya dia balik jadi kasar balik. Apa ni? Macam tu balik. Dulu apa? Sekarang apa? Kita tarik dia balik tuan-tuan. Itu belum masuk lagi orang yang tak percaya pada Tuhan, yang etis. Orang Islam kita etis pun ada tau. Jadi saya tu berdepan dengan dia orang staff saya ni macam-macam yang pakai miskin. Tu saya ceritalah. Sebab tu hidup saya ialah berceramah, mengajar. Dapat sumbangan wang, masukkan balik.
Hari Selasa lepas saya di Melaka, hutan perca di Felda, hutan perca di Melaka. Hari Khamis saya di Rabu saya di Kuala Kerai. Hari Khamis saya berada di Pulau Condong, Kuala Kerai, Kelantan. Hari Khamis malam Jumaat saya ada dekat Masjid Zahir Al-Usta. Hari Sabtu malam tadi saya ada di Paya Rumput, Melaka. Sampai di sini pukul 7. Habis ni jempol Negeri Sembilan. Besok pagi tak balik. Besok saya ada rakaman radio di National FM. Malam balik sini, hari Selasa saya ada di Jabat Zakat Perak ceramah dengan asnaf. Hari Rabu saya berlakon drama. Malam saya forum perdana di sini dengan Ustaz Abdullah Khairi. Hari Khamis pergi pula KLFM rakaman untuk Ramadan 30 episod. Malam tu pula hari Khamis malam Jumaat di rumah tuan-tuan. 9 malam forum perdana Ewa Islam, siaran langsung. Besoknya pula tuan-tuan rakaman pula KLFM lagi 30 episod. Kemudian petang pula rakaman tazkirah malam Jumaat dekat IJN. Mana ada di rumah tuan. Kerja saya berjalan dekat. Okey, berayak je kerja saya. Balik rumah seminggu sekali. Bila balik rumah tengok mak dia, loh, sihat dah mama. Dah faham? Tak faham sudah. Jadi dengan kehadiran tuan-tuan, dengan sumbangan tuan-tuan sangat saya hargai, sangat kami hargai. Tuan-tuan beli produk-produk tu semua masuk pusat pendidikan Al-Barakah tu. Kopi lah, ada madu lebah original lah, ada makanan oyen pada mak. Lah, kerepek, kopok semua kita buat tuan-tuan. Jadi terima kasih atas sokongan tuan-tuan yang datang jauh-jauh kepada kami. Bagi tepukan sikit Ustaz. Berikan tepukan gemuruh kepada yang hadir bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita ada hadiah nak bagi dekat. Ya. Kalau Ada kita hadiah, kita tengok siapa yang istimewa tu. Siapakah siapa yang kena istimewa yang akan mendapat hadiah daripada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz pada pertemuan kali ini. Kita nak tengok sikit. Ada sikit ni. Gembira menyanyi bersama. Kamu lah. Baik tuan-tuan yang saya hormati, selepas ini kita akan bergambar dengan tuan-tuan, dengan saya. Semalam saya duduk dekat satu hotel dekat Simpang 4 Melaka. Ada satu anak, menantu, cucu 2, opah seorang. Ustaz Kazim, ya Allah kak umur berapa? 74. Oh, sebaya dengan saya. Menung dia tengok saya. Akak dah pergi 2 kali sekolah ustaz. Oh, ambil gambar belakang ustaz. Oh, hari ni sebelah ustaz pula. Oh, tuan-tuan, seronok penuh dia tuan-tuan ni. Jadi hari ni saya nak bergambar dengan tuan-tuan. Jadi saya minta kerjasama supaya perjalanan bergerak lancar. Yang pertama, okey, Puan Yasmin, yang pertama ya. Okey. Yang pertama, yang dah bergambar dengan saya tadi di luar sekolah kita, dah boleh berehat, boleh dah nak pergi tandas ke, makan bihun sup ke, nak membeli belah ke, dipersilakan. Tapi tak boleh belah lagi. Sebab kita ada sesi yang kedua, banyak lagi hadiah yang kami nak bagi pada tuan-tuan. Ada lagi kuliah kita. Okey. Ya, di hadapan saya petugas kru media membuangkan kamera-kameranya. Ada lagi ni, ya, ni ada lagi, teruskan kerja anda. Ya. Dia menjadi Sultan Laksa pula tuan. Ya, yang berbaju hitam, berjaket Adidas. Okey. Nama dia Muhammad Nadirul Irham bin Muhammad Kazim. Anak saya lah tu.
masih lagi bujang, belum kahwin. Saya tengah mencari jodoh untuk dia. Ya. Sebab dia kata, Ustaz pula ayah, serahkan jodoh pada ayah. Jadi saya pun duk tengok. Yang kompong Kak Su bukan lah. Oh Ana. Okay. Yang ni pun bujang ni, nama dia Hafizuddin. Okay. Yang dah kahwin Pak Leman. Pak Leman belum mensumbangkan lagu dia. Silakan Pak Leman. Pak Leman, silakan. Mai Pak Leman, mai. Ya, insya-Allah ini Pak Leman bila di sini insya-Allah dia akan mensumbangkan suara dia insya-Allah. Pak Leman. Baik, yang mana kumpulan yang dah bergambar boleh beredar nanti ya. Yang mana belum bergambar duduk di tempat masing-masing, anda akan dipanggil satu kumpulan demi satu kumpulan. Ya, silakan Pak Liman. Ya. Tapi yang keluar lagi tau, kita nak ada hadiah lagi ni. Sebentar Silakan, saja lagi silakan, ya. silakan. Boleh duduk kat tempat masing-masing dulu. Alhamdulillah pula dah. Ya, silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis dah, tak ada. Masya Allah. Lagu tak ada lagu. Lagu Kak Ramlah tak bagi. Tak bagi dah. Astagfirullahaladzim. Takut isteri rupanya. Terima kasih Cik Leman. Sama-sama Ustaz, sama-sama Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Selalu Cik Leman menyanyi lagu. Lagu apa? Di mana kan ku cari ganti. Tapi isteri dia jealous. Tak boleh. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah yang mana kita panggil Kak Ita akan panggil. Ni Kak Ita yang pakai baju Shopee ni, Kak Ita ya, insya-Allah kan. Dia akan panggil satu kumpulan naik dan naik di atas pentas, tuan-tuan bawa beg tangan tuan-tuan dan plastik kasut. Ya. Okey, nanti tuan-tuan akan keluar ke depan sini. Terus pergi rehat.